أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kita setelah kita berpisah pada 5 hari bulan 9 2021, yakni bulan lepas. Ni 4 bulan 10. Ngam sebulan. Allahu akbar. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Tuan Imam, para Bilal, ahli jawatan kuasa surau, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah serta anak-anak di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, kita bertemu pada malam ini. Saya stopkanlah sharing ini. Nampak macam ganggu je. Tak apa, kejap Okey. Okey, cantik. Clear. Baik. Malam ni kita berada di penghujung bulan Safar. Penghujung bulan Safar. Dalam kiraan kurang lebih seminggu lagi kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Kalau mengikut kalendar kita, masuknya malam pertama Rabiul Awal 1443 Hijrah tahun ini ialah pada hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis malam Jumaat. Hari Khamis tu 30 Safar. Maksudnya malam tu masuk maghrib kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Ataupun mudah kita ambil hari Jumaat tu 8 hari bulan 10 bersama dengan 1 Rabiul Awal 1443 Hijrah. Itu yang pertama. Yang keduanya 12 Rabiul Awal ialah pada hari Selasa 19 hari bulan 10 2021. Soalan yang pertama, siapa di kalangan kita ahli jemaah surau An-Najah yang lahir pada 19 hari bulan 10? Kalau ada lah, sila angkat tangan lah. Cikgu Ma'ruf dah lepas hari lahir. Dah lepas lah cikgu? Tak dengar tak apa dia? Tarikh lahir cikgu. Lahir bila cikgu?
suara dia dengung. Oh, suara berdengung Oh, okey. Silap speaker ni. Cikgu, tak surau speaker, ada speaker je. Saya ada speaker kat. Tak boleh. Ganggu. Oh, okey. Tak sangat. Cikgu, satu speaker tu kena off lah. Okey. Tak, suara saya ni yang lain okey clear Saya takut berdengung. Okey. Tak apalah. Saja nak jawab. Adakah yang jemaah lain mungkin boleh dekat komen ke yang lahir 19 hari bulan 10? Ada? Cikgu Ma'ruf punya berdengung. Saya tak boleh Dengung je dekat sini. Okey, tak apa. Okey, kenapa saya sebut macam tu? Sebab kadang-kadang ada orang teruja. Teruja macam mana? Oh, tarikh lahir aku sama dengan artis. Tarikh lahir aku sama dengan tarikh lahir pemain JDT yang menang itu. Dia rasa bangga tarikh lahir dia dengan seorang tokoh, seorang selebriti. Tapi dia tak teringat. Rupanya tahun ni 19 hari bulan 10 tarikh lahir aku sama dengan tarikh lahir Rasulullah untuk tahun ni. Kalau kira kalender hijrah, memanglah tetaplah 12 Rabiul Awal. Tak berubah. Tarikh Masihi yang Januari Februari ni, tahun ni jatuhnya pada 19 hari bulan 10. Tahun lepas 29 hari bulan 10. Tu tengok berganjaknya lebih 10 hari tu. 19 hari bulan 10 hari Selasa ni, bagi yang meraihkan hari lahirnya pada 19 hari bulan 10, tahniah. Untuk tahun ni sama dengan 12 Rabiul Awal. Allahu Akbar. Boleh kita letakkan perasaan bangga tu. Sebab apa? Sama tarikh untuk tahun ni dengan kelahiran baginda Nabi SAW. Jadi bila sebut berkenaan dengan Rabiul Awal, nak masuk Rabiul Awal, apa persiapan dan persediaan kita untuk tahun ini? Itu persoalannya. Adakah sama dengan tahun-tahun lepas ataupun macam mana? Kalau sebelum-sebelum ni saya pernah sebut bahawasanya permulaan dulu dalam bulan Rabiul Awal ni antara lain kita pasang qasidah. Qasidah dalam kereta ke, dekat rumah ke. Sebab qasidah ni ceritanya tak ada cerita lain. Dia tak ada cerita ngaruk-ngaruk, cerita percintaan antara dua insan. Tak ada. Dia ceritanya apa? Cerita tentang Nabi SAW. Memuji dan memuja Nabi SAW. Allahu Akbar. Tak kisahlah qasidah mana yang kita rasa kita dengar tu seronok. Ataupun sebelum tahun lepas dan sebelumnya, saya sebut berkenaan dengan yang selawat 1000 kali, Bazli UNIC tu. Maksudnya kita pasang kat rumah. Sambil-sambil kita pasang, kita dengar, sambil-sambil kita ikut. Daripada 1000 kita dapat 500 jadilah sehari. Ataupun daripada 1000 kita dapat 100 pun jadilah sehari. Yang penting kita sentiasa mengalunkan selawat mengingati baginda Nabi SAW. Ada orang dia dah buat persiapan. Contoh Ustaz Muhadir Haji Jul. Nak masuk Rabiul Awal ni, kurang lebih sebulan tu dah ada persiapan. Persiapan apa? Dia keluarkan satu kitab baru. Subhanallah. Satu kitab baru dikeluarkan khusus untuk Rabiul Awal tahun ini. Dan dia akan mulakan talaki apabila masuk bulan Rabiul Awal nanti. Maksudnya sepanjang bulan Rabiul Awal tu dia akan cerita tentang Nabi SAW. Tujuannya hanya satu, untuk kita rasa dekat diri kita dengan baginda Nabi SAW. Begitu juga kita Jemaah Surau An-Najah Desa Harmoni, kita memilih satu kitab supaya apa? Supaya kita mengkaji berkenaan dengan Nabi SAW, untuk kita lebih rasa dekat dan lebih rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW, insya-Allah. Baik. Hari ini kita masuk pada muka surat 251, Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan hari ni adalah hari terakhir untuk kitab ni. Rasa duk belik-belik, duk tengok-tengok, tak boleh habis untuk mungkin membawa kepada bulan 11 ataupun bulan 12 nanti baru habis jilid yang pertama ini. Tapi tak apa, habis jilid pertama kita sambung jilid kedua. Allahu Akbar. Baik.
Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mengikut apa yang terdapat di dalam kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin hendak berhijrah. Abu Bakar dan tak jumpa Nabi, minta izin nak hijrah. Masa tu sahabat-sahabat dah dibenarkan beransur-ansur keluar berhijrah. Baik, setelah mana beliau dapati ramai orang Muslim telah berturut-turut hijrah ke Madinah. Sikit-sikit, dia tak pergi secara ramai-ramai. Sikit-sikit dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Baik, termasuklah Sayyidina Umar pun dah hijrah ketika itu. Lalu jawab baginda Nabi SAW, bersabarlah dahulu. Sebenarnya aku menanti-nanti hingga datang keizinan dari Allah Subhanahu wa taala dahulu. Ini sifat Nabi. Walaupun keadaan ketika itu penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat dah ada yang pergi dengan keizinan daripada Nabi SAW, tapi Nabi sendiri sebelum mendapat perintah daripada Allah, sebelum mendapat kebenaran daripada Allah, Nabi SAW tidak keluar. Saya nak kaitkan apa? Saya nak kaitkan kalau kita baca surah As-Saffat. Dalam surah As-Saffat ada diceritakan berkenaan dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam. Mungkin tuan-tuan perasan, iaitu kenapa Nabi Yunus alaihissalam itu akhirnya ditelan oleh ikan nun. Lompat daripada kapal, ditelan oleh ikan yang besar. Kenapa? Antara lain adalah disebabkan oleh Nabi Yunus alaihissalam keluar meninggalkan penduduk Ninawa sebelum mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila penduduk kampung Ninawa tu tak terima dakwah Nabi Yunus, setelah dia berdakwah lama, lalu Nabi Yunus keluar daripada bumi Ninawa itu, membawa diri sebelum mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala uji dengan dia ditelan oleh ikan nun. Panjanglah pula cerita tu. Nak kaitnya bahawasanya Nabi walaupun dalam keadaan tertekan di Mekah tu, tapi belum dapat arahan, belum dapat keizinan, Nabi tak keluar. Allahu Akbar. Ini antara contoh. Mungkin timbul persoalan, teruklah Nabi Yunus buat macam tu. Bukan. Apa yang berlaku kepada para Nabi antara lain adalah untuk kita ambil ibrah. Dilakukan ataupun disusun oleh Allah macam tu supaya apa? Kita yang terkemudian, kita baca dalam Al-Quran kisahnya macam tu. Sebelum mendapat izin daripada Allah, sepatutnya kita tunggu. Tu kaedahnya. Baik. Lalu dinyatakan lagi, tanya Abu Bakar, apakah memang begitu yang tuan hamba tunggu-tunggukan? Ya, memang begitu, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Abu Bakar pun berhenti menyoal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau faham yang beliau kawan menemani Rasulullah nanti. Sebab dah tak ada orang lain dah. Yang ada ketika itu hanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Sayyidina Ali, Fatimah dan sebagainya. Fatimah, Aisyah dan sebagainya. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya, dan untuk tujuan itu beliau, yakni Sayyidina Abu Bakar, menyediakan kenderaan, memberi makanan dan minuman yang secukupnya dalam masa 4 bulan. Allahu Akbar. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Rabiul Awal. Kalau 4 bulan ke belakang, Rabiul Awal, Safar, 4 bulan. Ni Safar, Muharram, Zulhijjah, Zulkaidah. 4 bulan tu dah buat persiapan tu. Allahu Akbar. Buat persiapan apa? Antara lain menyediakan 2 kenderaan unta. Kemudian memberi makan dan minuman secukupnya dalam masa 4 bulan. Boleh lihat hadis Bukhari juzuk yang keempat, muka surat 355. Ini rujukannya. Maksudnya persiapan itu rapi.
Sebab itulah sangat-sangat tak betul orang menyatakan bahawasanya Nabi SAW keluar daripada Mekah itu sebagai pelarian, ataupun Nabi keluar tu dalam keadaan tak ada strategi. Tak. Penuh dengan strategi yang tersusun, yang dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya pihak Quraisy begitu berhati-hati dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terakhir ini, lebih-lebih lagi setelah mereka dapati pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah ramai. Quraisy dia berhati. Tengok. Paling menarik sekali ialah pengikut-pengikut itu bukan dari Quraisy dan bukan pula anak tempatan. Antara lain orang-orang yang datang musim haji. Kita imbas balik apa yang kita belajar sebelum-sebelum ni. Setiap kali musim haji, orang yang paling sibuk di Mekah adalah Nabi SAW. Masuk daripada satu kemah ke satu kemah, daripada satu kemah ke satu kemah. Tujuannya apa? Untuk menyatakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Berdakwah. Ia menyebabkan ada yang terbuka hati, dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerima ajaran tauhid yang dibawakan oleh baginda Nabi SAW. Perkembangan ini menyebabkan mereka lebih berhati-hati serta timbul persoalan, apakah Rasulullah akan keluar dari Mekah, kemudian membuat persiapan di sana untuk membuat pukulan hebat ke atas mereka di waktu yang munasabah. Lebih-lebih lagi, mereka tahu pelajaran kita yang sebelum ini, ikatan ataupun perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang daripada Yathrib. Tahu yang tu, mereka lagilah berhati-hati. Maka pihak Quraisy telah bertemu dan bermesyuarat di kelab mereka, iaitu di rumah Ubay bin Kilab. Dan sebarang ketetapan yang disepakati akan dilaksanakan. Mereka membincangkan apakah langkah-langkah yang patut diambil terhadap Rasulullah SAW. Pendapat di kalangan yang terbanyak dari mereka, yakni jumhur pendapat mereka memilih, ni kemuncak dah ni. Sebab kalau kita imbas sirahnya, berlaku perbincangan di Darun Nadwah, kata silap, tempat perbincangan mereka. Mereka berbincang apa nak buat dengan Muhammad ni. Makin kita larang, makin dia buat. Makin kita larang, makin dia buat. Di Darun Nadwah, iaitu Parlimen Mekah. Yang ada kat situ lebih kurang 11 orang, termasuklah Abu Jahal, Al-Hakam, Uqbah, An-Nad, Umayyah, Zam'ah, Ta'imah, Abu Lahab, Ubay bin Khalaf, Nabih dan saudara Nabih, iaitu Munabih bin Al-Hajjaj. Mereka bersepakat apa nak buat. Dalam siri-siri perbincangan yang kita ikuti, bahawasanya last sekali keluar keputusan bunuh Muhammad. Tu keputusan akhir tu. Jumhur bunuh Muhammad. Dan ada riwayat menyatakan, yang menyatakan perkataan itu ialah iblis yang berupa salah seorang daripada mereka. Dia yang memberi arahan ataupun memberi cadangan untuk membunuh. Terkejut, semua terkejut. Sekadar seksa biasa lah, tapi bunuh ni macam pelik je. Lalu diterangkan, bukan seorang pergi bunuh. Ketetapan yang dibuat ini macam mana? Pendapat dari kalangan terbanyak, yakni jumhur, ialah memilih dari setiap puak seorang pemuda tahan lasak bagi mewakili puaknya. Kan di Mekah ni, walaupun Arab, memang Arab, tapi suku tu banyak. Bani ni, banyak. Kemudian tiap-tiap seorang dari mereka diberi sebilah pedang yang tajam. Lalu kesemuanya akan pergi ke rumah Rasulullah untuk membunuh baginda dengan satu tetakan. Maksudnya ramai-ramai bunuh serentak, dengan harapan bahawa tindakan demikian menyebabkan keturunan Abdul Manaf tidak sanggup menuntut bela kepada semua puak yang terlibat itu. Bagi mereka lah, pandangan mereka dah dibahas ni,
Mereka fikir kalau seorang bunuh, maksudnya pihak Bani Abdul Manaf boleh menuntut bela atas kematian Nabi SAW. Maksudnya akan berhadapan dengan satu puak saja ataupun satu kaum saja. Akan tetapi kalau bunuh serentak, takkanlah Bani Abdul Manaf ni nak bermusuhan dengan semua sekali orang Mekah ketika itu. Tu pada pandangan mereka. Lalu untuk tujuan itu mereka pun menetapkan suatu ketika yang tertentu. Situ ada koma. Bagi orang yang ada kitab, kat situ ada koma tu. Saya baca 4-5 kali tadi. Kenapa terus macam tu? Dia ada koma. Maksudnya tetapi Jibril tu dah masuk cerita lain. Mereka tetapkan masanya. Tetapi Jibril alaihi salam telah mendahului mereka. Mereka berbincang-bincang tu, terus malaikat Jibril atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan pakatan jahat mereka ni. Allahu akbar. Dah ceritalah. Akan berlaku, mereka ni akan datang serang. Sambil menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk berhijrah dan melarang baginda tidur di tempatnya pada malam tersebut. Baik. Terus di dalam Sahih Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah menceritakan, pada suatu masa ketika kami berada di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di mana udara siang begitu membakar, sangat panas. Tiba-tiba ada seorang melaung. Abu Bakar katanya, "Hai, tengok itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian menyamar diri. Selalunya baginda tidak pernah datang pada waktu-waktu ini." Nabi datang pada waktu siang tu. Malam tu akan berlaku peristiwa hijrah. Siang tu Nabi datang. Siang tu Nabi datang untuk apa? Untuk menyatakan strategi dan perjalanannya macam mana. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, demi Tuhan, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu ini adalah untuk sesuatu yang penting. Sebab kalau tak penting Nabi tak datang. Panas-panas. Orang Kelantan panggil panas ceng-ceng. Panas sungguh." Baik. Aisyah menambah lagi katanya, bila sampai di hadapan rumah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin. Abu Bakar pun mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, di mana baginda turut masuk ke dalam, yang kemudian baginda berkata, "Mari kita bercakap di luar." Kenapa? Kenapa persoalannya? Keadaan panas macam tu, masuk kemudian ajak Abu Bakar, "Jom kita bincang kat luar." Sebab strategi penting. Nak hijrah, takut bocor. Takut strategi yang dirancang itu bocor. Lalu dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar bahawasanya mereka di dalam ini semua keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belaka. Bila dah dapat kepastian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barulah bila dapat kepastian daripada Sayyidina Abu Bakar, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan strategi. Takut tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok imbas kembali, bila belajar sirah ni dia main imbas kembalilah. Imbas kembali ketika mana dua utusan datang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan Siti Sarah, nak menyatakan bahawasanya mereka akan dapat anak, iaitu Ishak. Dan bila ditanya, dihidangkan makanan, mereka tak makan. Mereka kata, "Kami dalam perjalanan nak pergi ke perkampungan Nabi Lut, kota Sodom." Sebab apa? Nak bagi tahu bahawasanya buat persiapan keluar daripada kampung ni sebab akan turun bala. Yang datang tu dua malaikat berupa manusia, orang lain tak tahu. Yang tahu ahli keluarga. Tapi isterinya keluar bagi tahu orang kampung. Maksudnya dalam keadaan seperti itu Nabi sangat berhati-hati. Pastikan semua ni memang istilahnya memang orang kita, memang ahli keluarga yang memang beriman. Supaya apa? Supaya strategi ini tidak bocor. Allahu akbar. Baik, lalu dinyatakan lagi bahawasanya sekarang ini aku telah pun diizinkan untuk keluar berhijrah. Nabi sebut, "Bolehkah hamba turut menemani tuan hamba?" Tanya Sayyidina Abu Bakar. Lalu jawab Rasulullah, "Ya, memang
Aku datang ni nak bagi tahu yang itulah. Peter Abu Bakar, ambillah wahai Rasulullah salah seekor dari dua ini, yakni dua unta. Salah seekor pilih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harga. Maksudnya Nabi walaupun sahabat yang paling dia sayang, tapi dia istilahnya dia tak ambil kesempatan. Walaupun diberi percuma, dia kadang-kadang dia nak bayar juga. Allah, ni sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cerita Aisyah lagi, kami pun sediakan segala persiapan secepat mungkin. Begitu juga bekalan yang telah dimasukkan ke dalam luan, yakni uncang. Di mana Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhumah telah mengoyak kainnya untuk mengikat mulut uncang tadi. Akhirnya dikenal sebagai Zatun Nitaqain, yakni pemilik dua pinggang ataupun pemilik dua tali pinggang. Itu gelaran kepada Asma binti Abu Bakar. Lepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja menemui Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, menyuruhnya tunggu di Mekah buat beberapa ketika. Balik daripada rumah Abu Bakar tu, Nabi pergi jumpa dengan Sayyidina Ali. Baik, apa tujuan Nabi minta supaya Sayyidina Ali tunggu di Mekah buat beberapa ketika selepas baginda berangkat hijrah? Adalah agar baginda dapat memulangkan kembali barang-barang dan amanah yang diamanahkan kepada baginda dahulu. Itu tujuannya. Sebab bila aku dah keluar, wahai Ali, engkau pastikan ni barang ni bagi kat tuan dia, kembalikan kepada tuan dia. Kerana penduduk Mekah biasanya kalau ada sesuatu yang hendak diamanahkan ataupun kalau mereka nak keluar pergi berdagang, sebab yang pergi simpan barang-barang berharga. Kalau setakat cerik ataupun cawan, pinggan, muncul tak kat rumah, tak ada masalah. Barang-barang berharga macam emas dan sebagainya, mereka nak pergi berdagang, mereka simpan benda-benda ni rumah Nabi SAW. Yang pergi simpan tu bukan orang beriman. Kadang-kadang yang pergi simpan tu musuh Nabi. Kalau depan kawan-kawan mereka, apa mereka tak kata kepada Nabi. Tapi bila nak menyimpan barang ataupun nak supaya barang tu tak hilang, mereka tak pergi jumpa Abu Jahal, tak pergi jumpa Abu Sufyan, Abu Lahab dan sebagainya. Tak boleh percaya dia orang ni. Simpan nanti hilang terus. Mereka akan cari Nabi SAW. Subhanallah. Kalau ada sesuatu yang hendak diamanahkan, maka Rasulullah lah yang menjadi tempat demikian. Kerana mereka tahu benar tentang kejujuran baginda dan beramanah. Allahu Akbar. Walaupun mereka tak suka dengan ajaran, tapi sikap Rasulullah yang jujur tu, subhanallah. Orang kat surau dah masuk waktu Macam dah Nak bagi ruang untuk azan dulu ke macam mana? Kita bagi laluan untuk azan dulu. Maksudnya Bilal azan dulu kat surau. Nanti kita sambung sikit lagi lepas ni insya-Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala salatul aqwam الشرف والكذب مقام wow. Okey, kita teruslah insya-Allah. Amin. Dah selesai dah tu. Baik. Abu Bakar pula menyuruh anaknya Abdullah bin Abu Bakar mengintip apakah yang diperkatakan tentang mereka berdua oleh Quraisy di siang hari dan melaporkan segala-galanya itu kepada beliau di waktu senja. Begitu pula beliau telah menyuruh orang suruhannya Amir bin Fuhairah membawa kambing ternakan ke tempat ternakannya, dan bila petang dibawa berhampiran ke pintu gua untuk mereka mengambil susu, dan putrinya Asma dipinta supaya membawa makanan untuk mereka berdua di sana pada tiap petang. Ini strategi yang disusun satu persatu supaya apa? Supaya tempoh nak kata berehat, bukan berehat, tempoh berjaga-jaga yang disebutkan selama 3 malam Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar berada dalam gua Thur itu. Ya, 3 malam kalau tak ada makanan, tak cukup bekalan, jenuh duduk dalam gua. Dah lah gua tu sempit, kita akan ceritakan keadaan gua tu sendiri macam mana. Guanya sempit, dalam keadaan ada macam-macam lubang yang ada kat dalam gua tu. Maka strategi diatur. Nak tahu khabar, nak tahu berita, kita sekarang tak ada masalah. Kuarantin 10 hari COVID-19 tak ada masalah. Tahu je berita orang surau macam mana tahu je. Sebab apa? WhatsApp ada kat tangan, Telegram ada, Facebook ada, boleh baca. Tapi Nabi SAW tak ada ketika itu. Maka diaturkan strategi. Abdullah bin Abu Bakar, tugas dia siang hari berada di kalangan orang-orang Quraisy di Mekah, dengar apa perbualan mereka, apa orang cerita berkenaan dengan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Malam hari dia akan ke sana, beri laporan, tidur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Ada riwayat kata berdekatan dengan mereka. Kemudian sebelum subuh dah ada dekat Mekah dah. Dan seolah-olah memang dia tak pergi ke mana-mana, dia duduk situ. Ni strategi yang diatur. Begitu juga dengan Amir bin Fuhairah, bawa ternakan untuk apa? Antara lain supaya kesan tapak kaki Abdullah bin Abu Bakar ni hilang, tak nampak. Baik. Bila malam pun tiba, maka berhimpunlah pemuda tahan lasak. Ni diceritalah untuk malam tu, malam yang Nabi SAW nak hijrah. Bila malam pun tiba, maka berhimpunlah pemuda tahan lasak Quraisy melingkungi rumah Rasulullah SAW. Mereka berkumpul. Baik. Untuk apa? Untuk membuat perkiraan terakhir. Dalam masa itu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya sambil memukau, istilah kitab lah, sambil memukau mereka semua hingga terlena sejurus. Baik. Dalam keadaan ini disebutkan dalam kitab Rahiqul Makhtum ini bahawasanya Nabi SAW buat persiapan. Persiapan apa? Antara lain Nabi menyatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau ini. Mereka tidak akan melakukan apa-apa yang buruk terhadapmu. Kemudian Nabi SAW keluar dan memecah barisan mereka. Baginda mengambil tanah dari pasir yang ada di situ dan menaburkannya ke atas kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat baginda Nabi SAW. Sambil melakukan begitu, Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran,
surah Yasin ayat 9 yang biasa kita dengar kan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat, yakni jalannya yang benar. Ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Cuma ada juga riwayat yang menyatakan Nabi tak baca pun ayat ni. Tu kadang-kadang orang kita pelik, dia kata ni jadikan ayat amalan. Bila nak baca ni? Yang pertama ketika mana ada roadblock. Ada sekatan jalan raya, nampak ada roadblock, rotek mati. Lesen tak lupa nak bawa. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tiu. Tak kena gaya kebalai kita. Allahu Akbar. Ayat Quran jangan main-main. Allah, ini yang disebutkan dalam surah. Ada riwayat yang menyatakan Nabi baca ayat surah Yasin ini. Tapi ada riwayat yang menyatakan Nabi tak baca pun. Itu semua pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya sebelumnya baginda meminta Sayyidina Ali supaya tidur di tempat baginda, dan baginda menerangkan Sayyidina Ali dengan mengatakan bahawa tidak ada sesuatu kecelakaan yang akan datang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berkejar ke Gua Thur untuk melindungi diri buat beberapa hari. Melindungi diri buat beberapa hari. Mengikut pendapat yang terkuat bahawa peristiwa ini berlaku pada 2 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 September 631 tahun Masihi. 13 tahun selepas pengutusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Baik. Daripada rumah ke Gua Thur. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Gua Thur ini saya bacakan dalam kitab tebal ni. Memandangkan Nabi SAW menyedari bahawa orang-orang Quraisy akan berusaha keras mencarinya, dan jalan yang menjadi tumpuan ramai ialah jalan utama Madinah untuk menuju ke utara. Maksudnya jalan tu confirm orang Quraisy akan pergi cari Nabi. Dah cari kat rumah tak ada, yang jumpanya Sayyidina Ali. Maksudnya Nabi dah keluar daripada rumah, Nabi dah keluar daripada Mekah ni. Nak pergi mana? Dah confirm nak pergi ke Madinah. Jadi sepanjang jalan itu, ada roadblock istilahnya. Ada roadblock, sekatan dan sebagainya. Jadi Nabi SAW melalui jalan bertentangan sama sekali dengan jalan itu, iaitu jalan yang terletak di selatan Mekah dan menuju ke arah Yaman. Nabi tak terus tegak ke atas, Nabi patah ke bawah. Baginda merentasi jalan ini sejauh 5 batu sehingga sampai ke sebuah bukit yang dikenali sebagai Bukit Thur. Bukit Thur. 5 batu ni berapa kilometer? Satu batu kurang lebih lebih daripada kurang lebih dalam 10 km gitulah. Baik. Bukit ini agak tinggi dengan batu-batunya yang keras serta laluannya yang sukar untuk didaki. Sehingga saya sengaja bacakan ini supaya apa? Supaya kita rasa betapa hijrah ini sangat-sangat memerlukan pengorbanan. Lebih-lebih lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab disebutkan dalam kitab ini, bukit ini agak tinggi dengan batu-batunya yang agak keras serta laluannya yang sukar untuk didaki, sehingga kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam melecet. Allahu Akbar. Nabi bawa agama. Nabi bawa ajaran yang sebenar. Ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran mentauhidkan Allah, natijah akhirnya syurga. Tapi orang Quraisy tak boleh nak terima. Benda tu tak boleh nak terima. Kemudian dengan desakan daripada orang Yahudi dan sebagainya, mereka tak terima agama yang dibawa oleh Nabi
sehingga kemuncaknya nak bunuh Nabi. Nabi terpaksa, istilahnya terpaksa atur strategi untuk menyelamatkan diri dan agama yang dibawa tu, sehingga terpaksa berjalan sehingga melecek kaki Nabi SAW. Dan dikatakan bahawasanya baginda SAW sengaja berjalan sepanjang jalan itu di atas hujung kaki agar tidak kelihatan jejak kakinya. Allahu Akbar. Jalan tu ujung kaki je. Maksudnya bukan menapak macam kita, tak. Dengan ujung kaki tujuannya apa? Supaya kesan tu tak banyak. Maksudnya kalau orang cari kesan tapak kaki pun mungkin terlindung disebabkan oleh angin yang dibawa, debu yang dibawa oleh angin. Kalau dalam, susahlah kesan tu nak hilang. Dan kerana itulah kaki baginda SAW melecek. Apa yang dikatakan, namun semasa mereka sampai di bukit itu, Abu Bakar memapah baginda dengan bersusah payah hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gua di puncak bukit yang disebutkan dalam sejarah sebagai Gua Thur. Daripada kaki bukit tu hingga ke puncak Gua Thur. Mereka berada di gua. Okey. Bagaimana keadaan mereka berada di gua? Allahu Akbar. Ini sampai pukul apa je? 10 Pukul 10. Allahu Akbar. Sampai pukul 8.30 ke 9? Ustaz. Okey. Salah 8.30. Dia nak ikut kitab, banyaklah nak cerita. Allahu Akbar. Lalu dinyatakan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu an mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gua Thur. Maksud nak masuk gua tu, Abu Bakar masuk dulu. Tujuannya apa? Untuk meraba-raba dan merasa-rasa. Kalau ada binatang buas atau ular yang berbahaya, asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat. Subhanallah. Ini keadaan. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mungkin tak mampu nak buat seperti mana yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, demi Allah, jangan engkau masuk ke dalamnya melainkan aku masuk terlebih dahulu. Kalau ada apa-apa yang berbahaya, maka biar aku yang kena, asalkan jangan kamu. Subhanallah. Abu Bakar pun masuk dengan menguis-nguis kakinya. Didapati di sebelahnya ada sebuah lubang. Lalu dikoyakkan kainnya dan ditutupi lubang itu. Kemudian didapati ada 2 lubang lagi. Lalu ditekapkan kedua kakinya ke lubang itu. Dah kain dah ditutup satu lubang, ada 2 lubang lagi. Kemudian dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian meletakkan kepalanya ke pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Tengok. Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segi istilah kekeluargaan, yang sahabat tu sahabatlah. Dari segi istilah kekeluargaan, Abu Bakar adalah bapa mertua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beza umurnya tak banyak. Sebab Nabi SAW kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dinyatakan bahawasanya kalau kita nak mengambil ibrah peristiwa hijrah Nabi SAW ini, jom kita tengok apa yang dibuat oleh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, iaitu menantu tidur di atas ribaan bapa mertua. Allahu Akbar. Cikgu Ma'ruf dah ada menantu kan, ataupun siapa yang ada menantu. Pernah tak menantu kita menantu Tuan Haji sekalian tidur di atas riba? Menantu lelaki lah tidur di atas riba, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau buat ni hebatlah. Allahu Akbar. Ataupun bapa mertua tidur di atas riba menantu. Allahu Akbar. Kena buat ni. Ambil sunnah. Allahu Akbar. Meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar lalu tertidur. Sebab apa? Penat. Kalau kita tengok tadi, terpaksa dipapah Nabi SAW. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya
tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari lubang tersebut. Namun ditahan kesakitannya tanpa bergerak kerana tidak mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Sehingga air matanya mengalir dan menitis di atas wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa kena dengan kamu ni hai Abu Bakar?" Maka jawabnya, "Aku disengat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke tempat sengatan itu, lantas hilanglah kesakitan yang dirasainya. Allahu akbar. Itu keadaan suasana dalam gua tu. Baik, kita pergi sikit lagi. Selama 3 hari mereka berada di sana. Abdullah putera Abu Bakar radhiyallahu anhuma turut hadir tidur bersama dengan mereka, tetapi bila hampir siang dia beredar seperti yang kita sebutkan tadi. Pulang ke Mekah seolah-olah menginap di kota Mekah. Tugasnya membawa laporan dan berita-berita dari Mekah. Dan Amir bin Fuhairah, orang suruhan Abu Bakar, membawa kambing ternakan melalui jalan-jalan yang dilalui oleh Abdullah supaya kumpulan kambing itu menghapuskan kesan tapak kaki Abdullah ke pintu gua itu. Baik, sikit lagi. Ada 2 minit lagi. Lepas tengah kita berhenti. Pihak musyrikin pula telah menyusun beberapa kumpulan untuk mencari Rasulullah setelah mereka mengetahui bahawa Rasulullah telah melarikan diri, istilah mereka. Masing-masing mengesan jalan-jalan ke arah Madinah, dan di mana sahaja yang mereka rasa ada Rasulullah bersembunyi. Mereka rasa mungkin ke sini, mungkin ke sini. Mereka hantar pasukan. Akhirnya mereka sampai ke Gua Thur. Subhanallah. Walaupun strategi telah diatur, walaupun dah disusun bahawasanya Amir bin Fuhairah itu bawa kambing supaya tak nampak kesan ni, tapi mereka menjejaki sampai mereka tiba di pintu gua. Subhanallah, hebat orang Mekah. Mereka dapat lagi kesan. Tak tahulah dia guna apa kesan tu, dapat lagi sampai ke pintu gua. Subhanallah. Ni keadaan ni contoh gambarannya je ni. Ni gambaran ni dalam yang tadi. Baik, ni yang lain lah. Okey, tak apa. Kita teruskan. Okey. Akhirnya mereka sampai ke Gua Thur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengar dengan jelas langkah tapak kaki mereka. Maksudnya dekat tu. Dan keadaan gua ni nanti akan disebutkan di bawah tu. Abu Bakar merasa takut dan cemas sambil berkata, kalau mereka perhatikan dari bawah, sudah pasti mereka akan nampak kita berdua. Allahu Akbar. Baik. Surat 238 orang yang ada kitab besar ni. Dia kata apa? Para pemburu tersebut ada yang telah sampai di pintu gua, tempat persembunyian Nabi. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis Anas radhiyallahu an daripada Abu Bakar, katanya, aku bersama Rasulullah berada di dalam gua. Apabila aku mengangkat kepala, tampaklah olehku kaki-kaki kaum Quraisy. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, kalaulah sebahagian mereka menundukkan pandangannya, nescaya dia akan melihat kita. Sebab ada yang menyatakan kalau kata ni puncak, ni gunung, luar pula tak. Okey, ni Gua Thur ni dia satu lekukan. Dia satu lekukan aja. Dan satu riwayat menyatakan bahawasanya pemburu-pemburu orang Quraisy ni sudah berada di atas tu. Cuma dalam keadaan ada sarang labah-labah dan sebagainya, mereka tak rasa ada orang dalam tu. Sebab itulah dalam riwayat ini menyatakan bahawasanya kalaulah mereka menundukkan kepala, nescaya nampak. Kau Muhammad. Contohlah. Tapi semua itu adalah dalam perancangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahu Akbar. Lalu dinyatakan bahawasanya apabila dalam keadaan Abu Bakar cemas macam tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa katamu bahawa di samping yang berdua ini ada yang ketiga, iaitulah Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini dipersetujui ramai. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Diam wahai Abu Bakar. Sesungguhnya kita berdua, tetapi Allah yang ketiga." Dalam lafaz yang lain menyebutkan, "Bukan seperti mana sangkaanmu hai Abu Bakar, bahawa hanya kita berdua sahaja, tetapi Allah yang ketiga." Kalau kita melihat dalam surah At-Taubah ayat ke-40, dah 8:33. Tak sedar. Kena berhenti dah. Baik, ayat yang ke-40 surah At-Taubah, Allah memperincikan cerita ni. Antara lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya yang biasa kita dengar, perkataan yang menyatakan bahawasanya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bimbang, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Allahu Akbar. Dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala uji dan terus uji. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala nak beri kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar tu apa? Sampai ke Madinah, menubuhkan negara Islam Madinah, kemudian menjadi satu kekuatan, akhirnya dapat membuka kota Mekah dalam keadaan mensucikan kota Mekah itu daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tak boleh lanjut lagi. Dah 34 tu orang nak sembahyang Isyak pula ni. Baik. Kita berhenti pada muka surat 254 ni, pada perenggan yang kedua terakhir itu. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan 11 akan datang. InsyaAllah. Allahu Akbar. Allah. Dan saya pesan untuk diri saya, juga jemaah Surau An-Najah yang dirindui, bila dapat pergi wallahu alam, tapi kalau sekali-sekali pergi boleh kan? Pergi boleh, tapi tak boleh kuliah lah. Baik. Kita ambil peluang untuk bulan Rabiul Awal ini, kita setkan. Contoh bulan Rabiul Awal ni kita nak pilih ambil kitab nipis, tak apa. Yang penting dalam sepanjang bulan Rabiul Awal tu, ada kita buka kitab sirah Nabi, ulang kaji balik. Kalau macam kitab ni tebal lah. Syama'il Muhammadiyah, nampak kitab Allah tebalnya, tak jadi baca. Tak buka lagi, baru nampak tebal tu, tak jadi baca. Ambil yang nipis-nipis. Ataupun boleh ambil buku-buku anak-anak kita. Untuk apa? Untuk kita ulang kaji balik. Sebab membaca sirah ni kita akan rasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengar juga kuliah-kuliah daripada Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Kalau dia cerita bab sirah, subhanallah, seronok kita dengar tu. Ataupun Ustaz Abdullah Khairi, bila dia cerita berkenaan dengan hijrah, bagaimana sambutan ataupun yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam kitab ini kita tak sampai lagi masa. Jadi dengar benda tu yang menyebabkan kita rasa, ya Allah, rindunya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar gembira katanya, kemungkinan besar akhir tahun ini umrah dibuka. Allahu Akbar. Bagi yang berhajat, boleh jumpa dengan Haji Junaidi dan sebagainya. Allah, siap promosi tak? Maksudnya menyatakan kerinduan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu untuk pertemuan kita pada malam ini. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As serta doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma ya dafi'al bala' ya Allah, ya dafi'al bala' ya Rahman, ya dafi'al bala' ya Rahim. Idfa' anna kulla bala'id dunya wa bala'il akhirah wa syarrad dunya wa syarral akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.